M03 Tingkah laku budaya tempat kerja. Submodul 1 Budaya kerja. Isi kandungan. Tujuan. Pengenalan. Yang pertama, budaya kerja. Yang kedua, adat resam dan budaya. Yang ketiga, budaya tempat kerja. Yang keempat, agama atau kepercayaan. Yang kelima, isu sensitif setempat. Yang keenam, kemahiran interaksi sosial. Yang ketujuh, garis panduan sumber manusia. Dan yang ke-8, kemahiran komunikasi. Kertas penerangan ini bertujuan untuk menerangkan mengenai kepercayaan dan adat resam pelbagai kumpulan etnik, perbezaan budaya sesama ahli kumpulan, sensitiviti budaya, etnik dan jantina, dan gelagat tingkah laku yang mengurangkan ketegangan, pengasingan sosial dan prasangka. Pengenalan. Pekerja perlu tahu dan perlu memahami budaya kerja supaya mereka dapat bekerjasama mencapai matlamat organisasi. Memahami isu-isu sensitif dan menghormati orang lain merupakan nilai murni yang perlu diamalkan di tempat kerja. Hal ini penting untuk memastikan tiada pengasingan sosial dan prasangka budaya kerja. Kebanyakan tempat kerja sekarang mengambil pekerja daripada pelbagai latar budaya. Sesetengah pekerja mungkin mempunyai keperluan budaya tertentu atau keperluan lain yang perlu diambil kira, seperti pakaian, amalan agama, adat resam, nilai-nilai sosial, tanggungjawab keluarga dan perilaku bukan lisan. Adat resam dan budaya. Adat adalah apa yang biasa dilakukan oleh orang ramai sejak sekian lama. Biasanya, mereka ini datang dari negara, budaya, masa atau agama yang sama. Budaya sama erti dengan adat. Adat lebih mirip pada amalan, sedangkan budaya lebih mirip pada hal yang berkaitan dengan idea atau beberapa adat resam. Adat pada keseluruhannya sama dengan budaya, dan budaya bermakna cara hidup sesuatu kaum. Adalah penting untuk memupuk budaya yang positif seawal mungkin kerana agak sukar untuk mengubah tingkah laku dan sikap yang telah menjadi amalan dan kelaziman. Budaya tempat kerja. Setiap tempat kerja ada budaya tersendiri. Ia cenderung untuk berkembang dan berubah dari masa ke masa. Namun, majikan boleh berusaha untuk mengubahnya jika difikirkan perlu. Yang pertama, budaya tempat kerja boleh dibentuk oleh majikan dan jenis dasar serta prosedur yang mereka tetapkan. Begitu juga dengan jenis orang yang diambil bekerja. Perkara seperti kod pakaian, jawatan, dasar tingkah laku pekerja, malah jantina atau etnik. Kumpulan tenaga kerja juga memainkan peranan dalam membentuk budaya. Yang kedua, budaya kerja sesebuah syarikat mencerminkan kepercayaan, nilai dan tingkah laku setiap pekerja. Akibatnya, budaya syarikat mempunyai kesan yang besar pada kejayaan urusan kerja. Yang ketiga, budaya kerja boleh memainkan peranan penting dalam produktiviti. Contohnya, jika budaya kerja di situ menggalakkan pekerja untuk membantu antara satu sama lain, ia boleh memupuk semangat kerja berpasukan. Sebaliknya, jika budaya kerja cenderung untuk menyendiri, ianya agak sukar bagi pekerja baru untuk menyesuaikan diri. Yang keempat,
Pekerja dan majikan perlu mengambil kira perbezaan budaya sebagai punca yang mungkin menjadi masalah atau salah faham di tempat kerja. Melayani seseorang secara tidak adil kerana perbezaan budaya mungkin menyalahi undang-undang di bawah peraturan konsep sama rata. Yang kelima, majikan bertanggungjawab ke atas kesihatan fizikal, sasiah dan kesejahteraan pekerja mereka di samping menggalakkan toleransi dan rasa hormat pada perbezaan budaya di tempat kerja. Agama atau kepercayaan. Agama adalah satu koleksi kepercayaan terancang, sistem budaya dan pandangan dunia yang mengaitkan manusia dengan satu perintah kewujudan. Banyak agama mempunyai kisah, simbol dan sejarah suci yang bertujuan untuk menjelaskan makna hidup, asal-usul kehidupan atau alam semesta. Daripada kepercayaan mereka tentang alam semesta dan alam semula jadi, manusia boleh memperoleh etika moral, undang-undang agama atau gaya hidup pilihan. Isu sensitif setempat. Isu-isu sensitif di tempat kerja boleh menjadi isu moral maupun undang-undang. Ketidaksensitifan bukan sahaja boleh menyakiti perasaan dan menjatuhkan semangat, malah pekerja yang tersinggung boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap majikan. Untuk memastikan tiada isu-isu sensitif timbul di tempat kerja seperti perkauman, gangguan, tingkah laku yang tidak sesuai atau seksisme, pekerja harus dilatih dengan betul dan tindakan yang sesuai perlu diambil sekiranya berlaku pelanggaran. Kemahiran interaksi sosial. Kemahiran bersosial berkait rapat dengan kejayaan dalam kehidupan. Orang yang mempunyai kemahiran interaksi sosial berasa lebih selesa untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka menjalin hubungan yang lebih baik, mendapat rakan yang baik dan berjaya mencapai matlamat dengan mudah. Cara yang paling berkesan untuk membina kemahiran interaksi adalah: yang pertama, peramah. Berusaha untuk berinteraksi dengan orang yang lain, terutamanya orang baru yang ditemui, berbual dan membina hubungan yang erat dengan mereka. Yang kedua, mengambil risiko. Risiko bermaksud menyatakan fikiran dan perasaan anda dan ianya perlu menyokong tingkah laku dan perbuatan anda. Tingkah laku semasa berinteraksi dengan orang lain menunjukkan sikap diri seseorang terhadap orang lain. Yang ketiga, terima maklum balas. Bersedia untuk menerima maklum balas daripada orang yang berinteraksi dengan anda adalah cara terbaik untuk meningkatkan kemahiran interaksi sosial. Itu adalah cara terbaik untuk mendapatkan idea tentang kekuatan dan kelemahan diri yang berkaitan dengan hal positif dan negatif personaliti anda. Yang keempat, berinteraksi dengan orang mahir sosial. Berinteraksi dengan orang yang baik dalam kemahiran interpersonal amatlah membantu. Cuba belajar adab dan kemahiran sosial daripada mereka. Yang kelima, tentukan matlamat. Sentiasa tetapkan matlamat dan tujuan untuk mengukuhkan kemahiran yang ketara dan yang paling penting untuk pembangunan kemahiran interaksi sosial. Garis panduan sumber manusia. Sumber manusia adalah set individu yang membentuk tenaga kerja bagi sesebuah organisasi, sektor perniagaan atau ekonomi. Entiti profesional atau pentadbiran yang menyelia bidang ini dipanggil pengurusan sumber manusia. Bahagian ini memberi tumpuan pada aktiviti yang berkaitan dengan pekerja.
Aktiviti ini biasanya merangkumi kerja-kerja merekrut dan mengambil pekerja baru, orientasi dan latihan pekerja sedia ada. Faedah untuk pekerja dan pengekalan kesetiaan pekerja. Terdapat 6 contoh pusingan sumber manusia dalam pengambilan pekerja. Yang pertama, pengambilan. Yang kedua, pemilihan. Yang ketiga, prestasi. Yang keempat, penggantian. Yang kelima, pembangunan. Yang keenam, peralihan. Kemahiran komunikasi. Takrif komunikasi lisan ialah bagaimana dan apa perkataan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan individu. Ia adalah keupayaan untuk berkomunikasi melalui kata-kata dengan nada dan cara yang betul. Komunikasi bukan lisan terdiri daripada air muka, bahasa badan dan isyarat tangan. Komunikasi dua hala sangat penting untuk membina satu set kemahiran interpersonal yang cemerlang. Yang pertama, kepentingan kemahiran komunikasi. Bahagian yang penting dalam kemahiran komunikasi adalah untuk memahami corak komunikasi asas di tempat kerja. Beri sepenuh perhatian apabila bercakap dengan orang lain dan juga tindak balas mereka. Perhatikan isyarat bukan lisan seperti menguap, berpeluk tubuh dan tanda-tanda kebosanan atau kekecewaan. Ini adalah tanda-tanda yang perlu diperhatikan semasa berkomunikasi. Yang kedua, kepentingan dalam kemahiran komunikasi dapat dilihat apabila wujud komunikasi bermutu yang dapat menghalang salah faham, salah komunikasi dan konflik. Ia ternyata satu cara yang produktif yang akhirnya dapat menguntungkan syarikat. Yang ketiga, kepentingan kemahiran komunikasi sering tersenarai sebagai 4 teratas dalam kepuasan kerja, pekerja dan majikan. Komunikasi yang lemah sering menyebabkan pekerja berhenti atau mencari kerja lain. Unsur yang paling penting dalam komunikasi ialah membuat pekerja berasa bernilai dan dihargai.